Hai, anda bersama kami di Amas dan kami telah gunakan Realme 7 5G ini dalam masa hampir seminggu dan mungkin ramai yang bertanyakan apakah perbezaan antara kelainan berparti mereka yang lain. Baiklah, untuk itu, tonton video penuh kami ini kerana ada berita baik dan berita yang kurang baik mengenai peranti ini. Realme 7 5G seperti yang ada pada namanya sangat memfokuskan kepada sambungan 5G untuk memfokuskan kepada masa depan mereka, seperti perkakasan yang ditawarkan di sini adalah masih boleh digunakan lagi dan sesuai di masa akan datang. Selain daripada itu, skrin setinggi 120Hz, chip pemproses menyokong 5G, malah pengecasannya juga dikatakan sangatlah pantas. Ujian kami haruslah bermula terus kepada prestasi peranti kerana ia menggunakan chip yang sedikit berlainan dan ini adalah pertama kali kami memilikinya di Makmal Amans. MediaTek Dimensity 800U 5G dari segi skor yang diberikan di sini adalah lawan terus kepada Snapdragon 765G dan hampir kesemua skor dimiliki oleh Snapdragon. Namun tidak bermakna kesemuanya akan menjadi teruk. Sudah tentunya kami akan menguji chip pemproses dan juga grafik yang ditawarkan oleh MediaTek Dimensity 800U ini adalah dengan bermain permua yang grafik intensif seperti PUBG Mobile. Tetapannya sehingga Ultra menandakan bahawa ia mampu memberi FPS setinggi 40, menunjukkan ia amat berkuasa dan kami rasakan sendiri ia mampu menggalas tugasan yang berat untuk aplikasi yang lain. Sedikit kekurangannya di sini adalah ia sedikit lambat untuk mengemaskini aplikasi sesudah ia memuat turun. Sepanjang kami bermain pada peranti ini, ia tidak rasa tersekat-sekat, malah lancar sahaja sepanjang sesi permainan. Namun ada beberapa ketika grafik kelihatan tidak memuat turun dengan cepat. Ada masa kami gunakan peranti ini untuk membuat kerja-kerja harian ataupun social media yang lain untuk membalas mesej dan membaca berita sekejap. Walaupun ia menawarkan RAM yang cukup besar 8GB, kelihatan masih tidak bagus untuk menyimpan aplikasi di latar dengan lama. Ini adalah cara mereka menjimatkan bateri bagi memastikan penggunaan yang lama dan kami tidak suka akan tetapan seperti ini kerana ia sepatutnya berjalan seperti biasa, terutamanya apabila kami tidak mengaktifkan langsung mod penjimatan bateri. Sistem operasi yang digunakan pakai adalah Realme UI berasaskan Android 10 yang ceria dan sangat kemas bagi kami. Tidak dapat dinafikan, ia masih mempunyai bloatware yang banyak walaupun kami rasakan masih ramai yang sukakannya antara muka seperti ini. Smart Sidebar masih lagi kelihatan dan kekal menawarkan fungsi-fungsi yang berguna, terutamanya apabila ingin beralih aplikasi yang anda sentiasa buka dan sentiasa ada di bahagian sisi di mana sahaja skrin yang anda sedang buka. Selain daripada itu, kami harus ceritakan sedikit mengenai kamera yang ditawarkan pada peranti ini. Sudah tentu menawarkan sensor yang besar 48MP dengan sensor ultra lebar 8MP, 2MP makro serta kedalaman. Yang mana sudah biasa seperti mana-mana peranti Realme, ia cuba untuk menaikkan lagi warna-warna yang kami lihat tidak sekuat ataupun sesaturated apa yang kami lihat pada mata kami sendiri. Kami cuba untuk mencari kelemahan lensa seperti soft di bahagian tepi kelihatan amat kemas dan cukup sekata. Mode portrait yang berguna untuk manusia dan juga subjek bukan manusia. Namun sedikit sukar jika mengambil gambar halus seperti straw minuman bagi kami boleh dimaafkan lagi. Peranti ini turut menawarkan penuras seperti Cyberpunk, Flamingo dan sebagainya. Sedikit kecewa di mana ia tidak menawarkan pada kamera hadapan, walaupun kami anggap bahawa penuras ini agak sedikit cool untuk kami guna. Hasil video pula sudah semestinya mampu melakukan rakaman 4K dengan kadar 30fps, tetapi hasil videonya agak kurang cantik dan menarik bagi kami. Sepatutnya lebih tajam dan stabil dengan fungsi yang dipromosikan, terutamanya pada lensa 48MP, rakaman 4K 30fps. Melihat media sosial menggunakan skrin sebesar 6.5 inci ini sebenarnya adalah satu standard untuk kelas pertengahan dan juga kelas permulaan. Tambahan lagi, 120Hz kadar segar semula membuatkan semua aktiviti terasa sangat lancar, bukan sahaja membuka aplikasi, malah juga ketika di dalam aplikasi melakukan tugasan harian. Tetapi apabila anda sedang menonton video, walaupun anda setkan 120Hz, ia akan turunkan kepada 60fps sahaja bagi menjimatkan bateri. Warna yang kami lihat juga adalah ceria, boleh gunakannya untuk menonton video-video yang sinematik. Tetapi ada kala ia kelihatan sedikit warm pada pandangan mata. Pembesar suara pula secara mono sahaja, tetapi kuat untuk didengar. Namun ada baiknya gunakan phone telinga yang lebih berkualiti untuk betul-betul menikmati lagu pada telinga anda pada volume yang tertinggi. Bateri 5000 mAh amat besar walaupun pada kelas pertengahan seperti ini dan ia mula masuk kepada bahagian yang lebih premium, terutamanya apabila bercakap tentang sokongan 5G sudah terbina padanya. Dapat gunakan dalam masa 8 jam secara terus dengan kecerahan skrin yang paling terang sentiasa akan membuatkan ujian peranti lebih ekstrim.
Dan waktu pengecasannya pula adalah sekitar 1 jam 30 minit. Tapi bagaimana pula dengan security yang ditawarkan? Imbasan cat jari sebelah kanan bersama butang kuasa dan pengecaman wajah cukup pantas bagi kami untuk menyah kunci ketika cahaya terang mahupun malap dengan bantuan sedikit daripada skrin hadapan yang akan menerangkan lagi muka anda apabila cuba untuk menyah kunci peranti. Kami lebih syorkan anda gunakan imbasan cap jari supaya lebih terjamin dan juga selamat. Sistem GPS untuk mereka yang selalu gunakan peta seperti aplikasi Google Maps, Waze dan sebagainya akan menjadi satu impak yang besar jika tidak dapat beroperasi dengan baik. Pengalaman kami, membuka aplikasi Google Maps adalah lancar dan cepat mengunci lokasi. Tetapi ianya seperti kami harus memaksa sedikit dengan menekan current location banyak kali agar ia boleh load dengan lebih cepat. Tuntasnya, dengan cara Realme ini mahu memfokuskan penjualan peranti ini adalah untuk pengguna yang inginkan teknologi 5G tersebut kerana nama yang diberikan sudah tentu. Namun untuk di Malaysia ini masih belum menyokong rangkaian 5G tersebut maupun tahun hadapan. Jadi untuk mereka yang hanya mencari peranti untuk sokongan 5G, tangguh sahaja dahulu dan kami yakin tahun depan tidak akan menyokong rangkaian ini lagi. Namun kami tidak nafikan bahawa prestasinya adalah saing-saing Snapdragon 765. Tapi mengikut sudut pandangan yang lain seperti prestasi yang kami tidak nafikan boleh bersaing dengan chip Snapdragon 765. Namun kalah dari segi skor Geekbench, tetapi menang pada ujian Antutu yang cuba memimik penggunaan harian melalui ujian tersebut. Selain daripada itu, untuk penggunaan harian, ya, anda boleh harapkannya menjalankan tugasan harian dengan cepat dan tahan lama. Kualiti penggambaran mungkin ISP pada sistem Dimensity ini agak kurang baik, terutamanya kami mempunyai pengalaman lengah masa yang agak ketara. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.